Saya kalau nak glamour, saya syirik. Apabila dalam keadaan ulama yang syirik, wa na'udzubillah. Saya tak inginkan tak jauh pada Allah SWT. Nasihat yang betul daripada media tadi bagus, tapi saya tekan dengan lagi nak bagi tahu yang iman dan tauhid ini bukan sekadar niat, tetapi nak ceritakan kalau dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia ni glamour, siapa nak halang? Tak ada siapa yang boleh menghalang. Tidak ada kaitan dengan niat tadi, tidak masuk pun, tak terjejas pun. Ia terjejas apabila niat dia memang cari glamour, itu akan terjejas. Tetapi kalau dia ni memang tak ada pun ke arah itu, tapi dah ditulis, dah dilantik, dah dipanggil, nak jadi glamour, tiba-tiba luar dugaan, kita mana tahu. Faham setuju bang? Qadar Allah Subhanahu Wa Taala, iman, rukun iman dan tauhidnya kita kena mengaku dan kita kena terima dengan redha. Baik, macam tu. Jadi kalau Ustaz punya glamour ni, janganlah kecil hati. Macam tu lah lebih kurang ni. Jangan kecil hati. Janganlah tuduh saya nak cek glamour pula kan. Sedih dia. Sedangkan dan saya melihat kepada ada juga tetamu, ada juga para-para, ya sudah pastilah ulama ataupun para-para yang bijak-bijaksana, bijak-bijak pandai ni melihat, menjadi tetamu kita pada hari ini, melihat, meneliti, mengkaji hasil perbualan sembang-sembang kita ni kan. Lebih lagi dalam isu tauhid ni memang sangat sensitivity, sangat sulit, sangat apa kita panggil terkawal. Kata-kata yang perlu terkawal kan, yang dikawal ketat oleh sistem disiplin ilmu itu. Maka orang ilmuwan berpusu-pusu datang menilai dan melihat sendiri apakah sembang kita ni. Dan sudah pasti ada suara-suara yang kita akan dengar dan kita akan dikongsikan. Mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Pandangan-pandangan yang berbeza-beza pendapat pada saya tidak ada banyak masalah lah, insyaAllah. Tidak ada menjadi satu kegerunan dan ketakutan kepada kita untuk kita menghalang kita punya bicara kita pada petang ni, insyaAllah. Ingat tak ada masalah. Yang utama kita tahu apa kita buat. Ini jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembunyikan apa-apa niat selain daripada Allah di dalam hati kita. Iaitu contoh yang jelas, iaitu riya yang kita telah kupas panjang daripada 2 minggu lepas. Okey, kita pergi di antara lain di dalam hati juga, qalbi. Yang mana syirik ini iaitu takabur. Sifat takabur ni sifat sombong dalam bahasa kita. Bahasa senang kita faham, bahasa kita iaitu sombong. Sombong yang saya cakap tadi lah, yang mana sedar kejahilan, ketidakpandaian, tidak faham, tidak tahu agama, namun ada takabur di dalam hati, tidak mahu memberi masa untuk Allah, memberi masa untuk diri sendiri, untuk memberi ruang untuk diri sendiri untuk cari ilmu. Ada yang dah nampak madrasah, ada dah nampak guru, dah nampak iklan telah dijalankan, namun tidak dapat sampai juga kerana ada segumpal ego, ada seketul sombong di dalam hati ini yang menjadi masalah. Ini biasanya datang yang kena pada penyakit yang kena racun ini. Biasanya itulah saya kata tadi, yang biasanya orang-orang yang rasa ditipu, yang mana rasanya dia dah pandai, dia dah hebat, dia dah bagus. Sombong, keegoan dia tak mau, dia nak turunkan diri dia walaupun sedikit, nak turunkan diri, nak jumpa hamba Allah ni, nak dengar sikit pun tak mau jalan, angkat kaki. Wa na'udzubillah. Dia tak tahu dia lambung punggung tu pun dah share syirik dah. Dia lambung dia tak cakap apa-apa.
Dia tak cakap apa-apa. Kalau cakap lagi kena, apalah kau cakap, sembang lah kau. Sembang lebih lah. Kan? Dah out dah. Dia lambung punggung pun, pakailah jubah pun. Tak ada pakai suajin pun. Pakai jubah, pakai kepekat, pakai serban. Lambung punggung. Lambung punggung. Habis. Halusnya kolbi tadi. Halusnya hati, takabur, sombong tadi. Wa na'udzubillah. Kalau saya ada rasa, kalau nampak saya ni macam sombong, tolong tegur saya lah. Kadang-kadang sombongnya ada dua. Satu, sombong memang dia punya perwatakan dia tu sombong, tapi tak sombong. Ada satu lagi, oi kemain cium tangan, tapi sombongnya halus di dalam. Nampak ada dua jenis sombong. Satu sombong di luar, satu sombong di dalam. Yang kita cerita ni sombong di dalam, bukan sombong di luar. Yang berkaitan dengan konteks tahlil ni sombong di dalam, bukan sombong di luar. Nampak ada sombong ustaz ni, tapi okey dia. Nampak macam okey dia ni. Dia tu okey, tapi kalau kau tahu ni, kau tahulah nanti. Kalau kau dah kena, kau tahulah. Ada orang datang, nak ambil air. Air kat tepi, kat depan. Minta maaf, ada mesej. Baik. Ya. Okey, jelas takabur tu. Takabur ni yang itu yang di dalam hati tadi, ego sombong tadi yang tidak boleh turun. Dia tak sedar, tanpa sedar dia, tanpa ilmu dia telah sombong dengan siapa? Dengan Allah. Dia bukan sombong dengan ustaz dia sombong dengan Allah. Dia takabur dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Allahu akbar. Baik, seterusnya masih lagi di dalam kolbi kita ada lagi satu lagi penyakit hati ini. Yang ini penyakit syirik ini adalah ujub. Ujub. Pernah dengar? Biasa kan? Ujub. Ada kat orang. Ujub ni bukan bangga diri. Bukan bangga diri, tetapi mungkin dalam bahasa Melayu mungkin saya tak pasti, pusaka bahasa pusaka saya tak pasti. Tapi ujub yang saya nak terangkan, kita nak kongsikan ini adalah merasakan diri ajaib. Ujub ni datang daripada asal perkataan ajaib. Ajaib tak salah, tetapi ujub ni yang salah. Merasakan diri ni ajaib, maknanya rasa taksub kepada diri sendiri. Kita panggil keakuan lah. Keakuan tu, keakuan kan, rasa hebat dengan diri sendiri. Rasa hebat dengan diri sendiri. Okey juga aku ni, okey juga. Nampak syaitan masuk jarum. Okey juga, boleh tahan juga aku ni. Handsome juga aku kan. Boleh tahan juga aku ni punya kerja ni. Merasakan ajaib pada diri sendiri. Dan merasakan ajaib pada diri sendiri ini bukan merasakan di lidah, bukan keluar daripada perkataan, tetapi di dalam hati. Hanya di dalam hati. Apabila merasakan diri cantiknya diri, rasanya cantik, nampak cantik dan rasa pun cantik, kemudian berkata hatinya, boleh tahan juga. Baru kau tahu siapa aku. Nampak macam halus, nampak macam tak ada apa-apa, tapi dah syirik dah. Halus. Syaitan nak sesatkan kita, tak payah susah. Dia pakai cermin dia, kita pun cermin kita, ternampak diri kita, nampak cantiknya kita.
Maka hati pun berkata bangga ataupun ajaib dengan diri sendiri. Rasa terpegun dengan diri sendiri. Hebat juga aku ni. Terpegun dengan diri sendiri. Bahasa lain, ayat lain, taksub dengan diri sendiri. Inilah berpuncanya kesesatan, berpuncanya kekafiran, bermulanya syirik. Inilah syirik halus, inilah berpuncanya menjadi kita ke lembah kekufuran dan kekafiran. Kemudian yang lebih teruk lagi, lebih malang lagi adalah mengajak kepada orang lain pula supaya sembah kita pula kan. Sembah kita, ajak orang lain pula yang apa? Ajak orang lain jadi kafir pula kan. Wa na'udzubillah. Okey. Ada apa-apa soalan tambahan? Kalau kita kata macam ni boleh tak? Apa ni? Aku lah pasal kerja ni. Aku buat semua lah. Tahu tak aku ajar tak buat itu? Aku ajar. Kau tahu tak aku ajar buat itu? Kau tak tahu. Kalau tidak, kau tak tahu tu. Macam mana tak? Ada jatuh tak? Kita punya pembuatan ni. Jatuh tak? Kalau tak kerana aku lah, kau takkan dapat tahap ni. Itu ujub lah. Kalau tak kerana aku lah yang bagi kau makan, kau tak akan dapat semewah ini. Ini semua hasil daripada titik peluh aku. Ini semua hasil daripada macam tu. Keakuan lah tu. Keakuan. Dengan aku lah kau dapat kerja. Ya. Habis aku lah keakuan lagi. Kalau orang lain yang cakap tak apa. Ni dia sendiri pula cakap. Nabi ada ajar, Rasulullah ada ajar kita sifat yang baik. Rasulullah ajar kita sifat yang baik, sifat-sifat yang baik dalam Islam, yakni melihat keburukan diri sendiri, kemudian melihat kebaikan orang lain. Cara mengatasi penyakit-penyakit ujub ini, melihat keburukan diri sendiri. Selalu melihat keburukan diri sendiri. Jangan sekali-kali melihat kebaikan diri. Apabila melihat kebaikan diri, itu dah dipanggil ujub. Melihat keburukan diri sendiri, ini yang diajar oleh Nabi SAW. Satu jari telunjuk pada orang, 3 jari telunjuk pada diri kita sendiri. Yang terbaik, melihat keburukan diri sendiri. Nabi aja, ulama tambah lagi. Ada 9 baik kita, 1 je jahat kita, buruk kita. Nabi aja lihat yang 1 yang buruk tu. Tengok yang buruk kita tu, kenapa lah ya Allah aku ni teruknya, kenapa? Jadi tidak melihat kepada ujub, jadi tidak rasa cantiknya diri. Tidak rasanya hebatnya diri. Nabi dah ajar jelas-jelas. Tengok buruk diri sendiri, tengok baik orang. Kita terbalik, tengok buruk orang. Allahu Akbar. Kita tengok buruk orang. Nabi ajar tengok baik orang, tengok buruk diri sendiri. Tak adalah saya memang teruk lah ni. Jarang kita nak cakap benda tu. Boleh kita cakap saya ni teruk sangat ni, saya bukan betul sangat ni, saya ni tak elok bagus, tak bagus sangat. Jarang kita nak mengaku ataupun nak cakap benda tu. Malah kita tipu lah, dah tak bagus, kita tipu macam bagus. Saya memang dah lama dah jangka kan. Kan cakap tu pun kita tahu dah. Cara cakap pun dia punya kita dah nampak lah. Kan? Sebab tu Nabi ajar kita, didik kita. Yang lemah datang daripada diri saya. Kan? Tak boleh dah cakap saya dah terbaik. Tak boleh cakap.
Mana ada agama Islam tak ajar tu. Saya dah cuba dah terbaik dan alhamdulillah saya terbaik sekarang ni. Tak ada siapa yang boleh lawan saya. Hidup. Mana tuan ni? Hebatlah kan. Perfect. Always perfect. Always perfect ya. Perasan. Okey. Baik. Perasaan sempurna sebenarnya tidak sempurna kan. Tu. Syaitan tipu kita. Syirik, kafir, sebesar halus dalam hati ujub, habis hancur amal kita. Hancur jahanam kita kena ke Allah. Yang terakhir dalam penyakit-penyakit hati ni kibir. Kibir, penyakit hati yang dahsyat yang bawa kita kepada syirik kepada Allah. Kibir ni ulama terjemah apa dia? Kibir ini adalah salah satu sifat iblis, laknatullah alaihi. Sifat iblis ini kibir. Sifat iblis ni kibir. Ini kita minta jauh daripada Allah SWT, daripada sifat ini. InsyaAllah. Kibir ini ialah merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Merasakan diri ini lebih baik daripada orang lain, lebih mulia daripada orang lain. Itulah sifat iblis, kibir. Merasakan diri lebih baik daripada orang lain. Merasakan diri ini lebih tinggi darjatnya daripada orang lain. Merasakan diri ini lebih mulia daripada orang lain. Merasakan diri ini sebagai wali. Merasakan diri sebagai kekasih. Dan merasakan diri ini sebagai hebat. Ahli syurga. Saya ahli syurga. Awak ahli apa? Sedangkan tidak ada jaminan kepada awak. Kita tak dapat jaminan mana-mana pun daripada kerajaan mana-mana pun yang mengatakan kamu ni ahli syurga. Kamu pandai-pandai sendiri melantik diri kamu sendiri sebagai ahli syurga. Allah. Ini dia jadi kesesatan yang besar. Akhirnya beritahu kepada orang lain dan paparkan, pamerkan, zahirkan kepada media. Dengan ni saya ahli syurga, menjemput tuan-tuan semua untuk bersama saya di syurga nanti. Boleh macam tu. Perkataan dia pun dah tak sedap. Cantiknya Nabi Muhammad SAW, cantiknya Islam ni mendidik kita. Baik, Abang Man ada apa-apa nak tambah? Yang Suma'ah tu, Suma'ah. Contoh. Suma'ah. Contoh. Bagi contoh. Suma'ah tu tak faham makna. Kena bagi contoh. Nanti salah faham nanti. Tak reti lah, semua penyebut pandai Suma'ah, tapi tak reti pula perlakuan. Macam mana? Dalam hati ni Suma'ah ni dia terjemahan dia umpama tidak mencukupi, tidak bersyukur lah. Kita panggil tidak bersyukur. Tidak mencukupi, tidak mencukupi kan. Sepatutnya yang diajar Rasa tak cukup. bersyukur dengan apa yang ada, tapi dia tidak bersyukur dengan apa yang dia ada. Tidak tahu bersyukurnya orang lah. Macam tu. Dari terjemahan 2-3 terjemahan itu menyebabkan dia kufur dan kafir. Kita lihat contoh dekat, contoh mudah yang kita lihat dalam Quran jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. Ayat yang kita baca tadi daripada suratul Baqarah yang merakam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana keadaan iblis laknatullah yang tidak mau bersetuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau hormat kepada Adam yang mana dilantik sebagai ketua pemimpin dunia. Kan? Jadi fasajadu, maka kemudian illa iblis, melainkan iblis yang tidak mau bersetuju dengan perancangan Allah Subhanahu wa taala atau pelantikan yang telah dibuat oleh Allah, dia tidak setuju. Maka Allah Ta'ala kata, kamu keluarlah daripada organisasi sebagai orang kafir, orang yang ingkar kepada ketua, kepada amir ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti yang mana penyakit hati yang ada di dalam penuh di dalam iblis. Iblis ni kaya dengan penyakit hati yang kita telah baca tadi, menyebabkan dia telah tersingkir, menyebabkan dia telah kafir, menyebabkan dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhal kesalahannya tak bersetuju dengan perintah Allah, pelantikan Allah. Tak setuju dengan perintah Allah, tak setuju dengan arahan Allah, tak setuju dengan perancangan Allah, tak setuju dengan apa-apa saja yang Allah Ta'ala telah wawarkan, yang Allah Ta'ala telah jelaskan. Tak setuju dengan kata-kata Allah, hukumnya kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sesungguhnya mereka ni adalah orang kafir. Tak setuju. Jangan main-main. Kenapa ya Allah kau matikan anak aku? Kenapa kau matikan akulah, kau ambil senang anak aku, kau jangan ambil ya Allah. Tolong. Kafir orang ini bercakap macam tu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa isteri aku kau pisahkan? Kenapa kau ambil isteri aku? Kenapa kau ambil semua yang aku sayang ya Allah? Apa salah aku? Apa dosa aku? Kafir dia cakap macam ni. Kalau aku tahu lah jadi aku takkan lalu sini, aku takkan bagi kau makan. Kalau aku tahu lah, aku takkan ceraikan kau. Kalau aku tahu lah, aku kahwin dengan kau. Kalau aku tahu lah. Kafir hukum dia. Cakap kita marah kan, marah. Itulah awak, saya dah beritahu dah. Kalau tak macam ni, tak jadi macam tu. Kalau awak tak terima tawaran dari kita, tak jadi macam ni. Ini biasa, dialog biasa kita dalam rencana-rencana rumah tangga. Rencana-rencana rumah tangga. Kalau lah awak ni tak tunang saya dulu awal sikit, tak jadi macam ni. Ini kau punya pasal lah ni. Kan? Kafir tuan-tuan, kafir. Tak setuju dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah kau tak jodohkan aku dengan dia? Kenapa kau pisahkan kami? Jangan kau pisahkan kami ya Allah. Lembut kan? Macam-macam lah situasi ataupun kita adegan-adegan yang kita biasa tengok dalam drama-drama. Semua merujuk kepada kekafiran, kekufuran, tidak setuju dengan kehendak Allah. Inilah iblis. Maknanya dia tak setuju pada kadar Allah. Dia tak setuju dengan apa yang Allah dah tetapkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu adalah yang maha mentakdirkan segala sesuatu. Dia ada sifat yang panjang. Dia ada sifat lawan. Ini iblis laknatullah alaih. Abang ceraikan saya. Abang ceraikan saya sekarang. Boy, kau main laju, lancang mulut dia. Main sedap je. Abang nak kahwin dengan boleh, tapi ceraikan saya. Kafir tuan-tuan. Soalan dia, suami dia yang kafir ke isteri dia yang kafir? Soalan Cipu Mas. Siapa kafir bang? Takut hanya pada Allah. Jangan nak cakap yang hak kan. Belajar-belajar kita cakap yang hak. Jangan main-main tauhid ni. Biar pahit tetapi benar. Kan?
Qulul haq kan, walau mur kan. Katakanlah benar walaupun pahit. Walaupun pahit. Tuan-tuan, dalam hukum syariah, satu manusia, satu makhluk, tak kisahlah penjajah ke, tentera ke, pengganas ke, tangkap kita sebagai satu tawanan perang lah kata contoh. Kemudian dia pegang pedang kat kepala tengkuk kita, dia bagi kat sini, dia kata, kau mengaku Allah tu satu ataupun aku akan ceraikan kepala kau dengan badan. Tuan-tuan, belajar dah tuan-tuan tentang tauhid ni. Sampai ke tahap itu dibahas, disemak, dikaji oleh ulama. Tuan-tuan. Tuan-tuan kalau jadi tuan-tuan, apa tuan-tuan nak buat? Apa nak buat? Mengaku Allah yang satu, yang esa, ataupun kepada kau bercerai dengan badan kau. Dia tak bagi lama masa, dia 1 minit je. Dia cepat kata. Kejap fikir. kita tok lah dulu. Minum kopi dulu, ngopi, ngeteh dulu, kita bincang lah bawah table. Tak ada ke jalan lain. Kita kalau boleh nak politik, nak pusing kita pusing. Tuan-tuan, kita cakap dengan dia nanti dulu pun kita dah kapir dah, habis dah. Belum lagi cerai badan lagi, belum mati lagi. Dah syirik dah. Supalah, lebih baiklah kita mengaku cepat Allah yang Allahu Ahad. Kenapa? Allahu Akbar. Ini telah berlaku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana satu perang, yang mana dalam perang, tak silap saya, dalam perang saya tak pasti perang Khandaq atau perang Ahzab ada tu, yang mana seorang perisik musuh masuk dan melihat dia sedang spy, dia tengok Rasulullah seorang dalam kemah tu. Jadi dia mengambil keputusan untuk bunuh Rasulullah pada ketika tu. Sebab dia punya arahan untuk melihat saja, pantau saja. Tetapi bila dia tengok peluang yang ada hanya sekali seumur hidup dia, maka dia terjun dalam persembunyian dia, pergi pada Rasulullah dan ambil pedang dan letak kat leher Rasulullah. Ya Rasulullah. Bukan. Ya Muhammad. Qulul haq. Kan? Sekarang ni nyawa kau di tangan aku. Nyawa kau, kepala kau ni sekarang dengan aku. Kau nak cakap apa lagi? Kau nak mengaku apa lagi? Rasulullah kata apa? Dia tanya, siapa yang nak selamatkan kau hari ni? Dia tanya Rasulullah, ya Muhammad, siapa nak selamatkan kau ni? Kau punya Tuhan tu dah tak ada dah, tak boleh. Ni semua tangan aku sekarang ni. Tuan-tuan kena test tengok try. Ada ready? Rasulullah kena. Kisah sahih dalam hadis. Apa Rasulullah buat? Ni kepala pedang kat leher dia ni. Dia tanya soalan, siapa nak selamatkan kau sekarang ni ya Muhammad? Nyawa kau, kepala kau di tangan aku sekarang ni. Anytime. Rasulullah tak ready kan? Tak ready. Apa Rasulullah buat? Allah sebagai yang pegang nyawa aku. Jatuh pedang tu. Jatuh pedang musuh tu. Rasulullah sebab Allah jatuh pedang musuh tu, terkedu. Hebat Rasulullah, tuan-tuan. Perkataan Allah tu melemahkan orang yang mendengar. Bukan sekadar perkataan, iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tebal. Kita kalau boleh nak kau tim baik. Kita kalau boleh kau tim lah, Janganlah kau kita kawan sudah lama, kita Rasulullah laisa, tidak sekali-kali ambil taubat. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan kita akan belajar lagi insyaAllah. Ini sikit sebanyak perkongsian. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayah. Abang Man, kita masa sangat cemburu kita
kita dah dapatlah isyarat untuk kita sama-sama beredar. 1 minit Abang Man, 1 minit untuk ulas. Okey. Abang Man. Last apa? Tak kisah. Tak kisah. Buka, terbuka. Terbuka. Ya, betul Ustaz. Pasal Rasulullah iman dia kuat walaupun pedang dah ada kat leher. Kalau kita macam mana tak? Memang kita gegar. Memang kita gegar sekarang itu. Kalau abang-abang susah dia nak cakap itu. Apa kata? Kalau orang tu dalam keadaan itu memang dia bercakap itu. Hati dia, kekuatan hati dia masih lagi dengan Allah. Dia tak bercakap apa, dia cuma tipu orang tu dia kata. Tapi hati dia tetap macam mana kan? Itulah hakikat dunia ini Abang Man. Kita tak boleh zahirkan Allah dalam kalam kita. Nak cocok ataupun mati. Itu je lah jawapannya soalan kan? Kita pun cocoklah. Jadi begitu dah lebih kurangnya. Jauh kita dengan Nabi SAW. Kita minta Allah maafkan kita. Balik kita ke pengkajalan insyaAllah. Yang saja ada apa-apa nak sikit satu minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, perincian yang jelas. Walaupun saya di pertengahan baru saya masuk, tercari-cari jugalah isi-isi penting tu. Tapi alhamdulillah dengan ayat-ayat ataupun isi-isi yang tersembunyi yang nak disampaikan, sampai maksud tu sampai pada diri kita. Jadi sedikit sebanyak boleh membuka hati kita ni. InsyaAllah, mudah-mudahan saya pun masih maksud untuk kibir lah Ustaz. Ya, kibir. Kibir ni pun, penyakit hati pun banyak lagi. Dia punya penterjemahan skop dia ni. InsyaAllah di lain yang akan datang lah. Buat masa ni itulah sedikit sebanyak apa yang Ustaz sampaikan tadi. Sedikit sebanyak mesej tu sampai kepada saya. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah yang akan datang kita akan sambung masih lagi dengan Kolbi. Kita nak mengetahui hukum hakam secara syariat dan tauhid. Bagaimana hukumnya apabila kita diberi kata dua, sama ada mati ataupun mengesahkan Allah SWT. Yang kedua, sama ada mati ataupun kamu berzina, sama ada mati kamu terpaksa makan babi, sama ada mati kamu terpaksa dizalimi. Bagaimana jawapan-jawapan ini akan kita saksikan pada kuliah kita akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala beri taufik hidayah kepada kita insya-Allah. Wallahu a'lam.